kerana anda masih lagi bersama di dalam Abang Cantik TV. Dan untuk segmen kita seterusnya, kita saksikan pula segmen Apa Yang Panas. Apa Yang Panas ialah merupakan rancangan yang menyiarkan apa yang berlaku pada tahun 70-an, 80 dan juga 90-an. Untuk episod kali ini, kita akan menyiarkan Apa Yang Panas berlaku pada tahun 1984. Kita throwback sedikit, saudara, apa yang berlaku pada tahun tersebut. Kita bermula sekarang pada bulan Januari 1984. Pada Januari 1984, berlaku sedikit kekecohan pada bulan tersebut, iaitu mengenai pelakon Melissa Sailor. Pada waktu itu, Melissa Sailor banyak menerima surat-surat kecaman daripada peminatnya. Ini ekoran kenyataannya yang mengatakan beliau tidak suka berkawan dengan budak-budak kampung. Maka banyaklah budak-budak kampung pada masa itu menghantar surat dan mengecamnya. Masalah tersebut selesai apabila Melissa Sailor mengeluarkan kenyataannya beliau tidak ada berniat sedemikian. Melissa Sailor pada waktu itu berumur 12 tahun, masih kanak-kanak lagi ya saudara. Walaupun beliau kanak-kanak dan pada masa itu beliau sudah ada mempunyai grup tariannya sendiri yang dikenali sebagai Bliss Breakers. Jadi saudara, mesti ramai yang tertanya ya, dari mana datangnya nama Melissa Sailor? Ya, sewaktu beliau lahir dan ibunya iaitu Allahyarham Mariani memberikan namanya kerana pada waktu itu ya Allahyarham Mariani suka sangat dengan pelakon Elizabeth Taylor, dan nama Melissa Sailor diambil daripada nama pelakon tersebut. Penampilan awal Melissa Sailor iaitu melalui filem Penentuan, dan waktu itu beliau masih kanak-kanak lagi ya saudara. Ayah pakai baju cantik ni nak ke mana? Ayah ada meeting sayang. Nanti belikan Ani coklat ya. Okeylah. Kita beralih pula kepada bulan Februari 1984. Apa yang menarik di dalam bulan Februari 1984? Kenalkah saudara kepada kumpulan Pranita? Ya, kumpulan Pranita sangat popular ya bersama OTD ataupun Orkes Tentera Darat dengan lagu yang berjudul Cik Abang Sayang. Saudara, ahli-ahli asal Pranita iaitu Wati, Zaili, Zainah Jalal dan juga Sarifah Mona. Ya saudara, kumpulan Pranita OTD merakamkan album terbaru mereka pada bulan Februari 1984. Dan menarik ya saudara, di dalam rakaman ini turut disertai oleh Hayati Tasrif dan juga Nur Sheila Amin. Dan ini adalah merupakan penampilan awal Hayati Tasrif dan juga Nur Sheila Amin. Apa yang menarik saudara dalam bulan Mac 1984? Pada 14 hari bulan Mac 1984, dia adakan Bintang RTM 1983, dan pada waktu ini ya penyanyi Juliza Adlizan telah menjuarai pertandingan ini. Peserta yang ke-10 dan terakhir masih lagi menunggu. Ya, dia memang sedang menunggu keputusan Sijil Pelajaran Malaysia. Bercita-cita tinggi. Selain dari menyanyi, beliau juga boleh mencipta lagu dan boleh bermain alat-alat muzik. Lagu-lagu ciptaannya pernah sampai ke peringkat separuh akhir Pesta Lagu Malaysia 1983. Galakan yang kuat dari orang tuanya membuatkan beliau akan terus bergiat hingga ke peringkat yang lebih tinggi. Lagu pertama berjudul Bayangan. Penyanyinya dari Temerloh Pahang, Juliza Adlizan Abdul Rafa. Pergilah engkau, jangan menjelma. Tak sanggup aku memandang rasa. Juara Bintang RTM
pertanian 1983. Juliza Adlizan Abdul Rafa. Titisan air mata bertambah mengalir, air mata gembira. Tak apa tahniah. Tahniah diucapkan kepada yang berjaya. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri kerana telah sudi menyampaikan. Apa yang panas, saudara, pada bulan April 1984? Ya, pada bulan April 1984, sangat panas dan sangat kontroversi kisah percintaan pelakon Fauzia Ahmad Daud dengan kerabat diraja. Kerabat diraja yang pernah digelar sebagai putera Andrew Malaysia ini, saudara, memang sangat panas ceritanya pada waktu itu. Dan menariknya, pelakon Fauzia Ahmad Daud tidak pernah memberi apa-apa komen tentang isu tersebut. Beliau lebih selesa mendiamkan diri. Apa yang panas pada bulan Mei 1984? Ia tidak lain dan tidak bukan kes perceraian penyanyi Sudirman Haji Arsyad dengan isterinya yang dikenali sebagai K ataupun Kamila Jamaluddin. Pasangan ini, saudara, bernikah pada 14 Februari 1981. Dan pada waktu itu, ya, pasangan ini sangat meriah bersanding di Hotel Equatorial. Namun begitu, ya saudara, pasangan ini sempat merasai keindahan berumah tangga selama 2 tahun 3 bulan 11 hari sahaja. Dan secara rasminya mereka bercerai pada 25 hari bulan Mei 1984. Dan pada 26 hari bulan Mei, ya saudara, pada waktu itu terpampang di surat khabar yang mengatakan kisah perceraian mereka ini. Kira-kiranya waktu itu memang sangat viral, kisah perceraian ini. Apa pula yang panas pada bulan Jun 1984? Ya, tidak lain dan tidak bukan mengenai stesen TV3. Stesen TV3, saudara, memulakan operasinya pada 1 hari bulan Jun 1984. Dan pada waktu itu, TV3 memulakan operasinya yang terletak di Jalan Liku Bangsa, Kuala Lumpur. Dan sekarang sudah berpindah ke bandar utama, ya saudara. Dan operasi sulung TV3 pada waktu itu, saudara, hanya siaran-siarannya terhad dan tidak dapat ditonton oleh satu Malaysia. Ia dapat ditonton hanya di Lembah Kelang saja. Dan siaran yang dipersembahkan pula memang sangat up to date pada waktu itu. Saudara, stesen TV3 ini, saudara, pada awalnya, ya, tidak menyiarkan banyak rancangan-rancangan tempatan. Ia banyak menyiarkan klip-klip video daripada luar negara. Seperti pada waktu itu yang sedang trending sangat pada waktu itu klip video Billie Jeans daripada Michael Jackson, Karma Chameleon daripada Culture Club, dan banyak artis-artis antarabangsa yang sedang popular pada waktu itu. Saudara, antara rancangan-rancangan awal terbitan TV3, jika rancangan tempatannya, iaitu rancangan Video Pop, Sari Irama, dan tidak banyak rancangan tempatan pada waktu itu. TV3 pada waktu itu banyak menyiapkan rancangan-rancangan yang diimport daripada luar negara, seperti rancangan Dynasty, Solid Gold. Ingat Solid Gold? Yang gadis-gadis seksi yang menari dan sampai tak ingat dunia tu, saudara. Dan uniknya pada waktu tersebut Malaysia lepas untuk siarkan. Tetapi kalau zaman sekarang memang sasar kena ban, kan? Saudara, pada bulan Jun 1984 juga, pelakon Rizwan Hasif muncul di dalam sebuah majalah, iaitu kemunculannya beliau sebagai model. Dan untuk pengetahuan saudara, ya, sebelum Rizwan Hashim ini muncul sebagai pelakon, beliau terlebih dahulu muncul sebagai model. Selain daripada iklan untuk majalah, Rizwan Hashim juga pernah muncul untuk iklan-iklan TV, seperti iklan kad ATM. Apa pula yang panas pada Ogos 1984? Tidak lain dan tidak bukan mengenai kontroversi perkahwinan penyanyi seksi Nurin Noor. Perkahwinan penyanyi dan juga pelakon Nurin Noor dengan kerabat diraja Pahang.
Pasangan ini berkahwin pada 11 Ogos 1984. Sewaktu itu mereka bersanding di Melaka, saudara. Melaka yang merupakan kampung penyanyi Norino. Dan sewaktu mereka bersanding, Norino tidak berapa gemar, saudara. Wartawan hadir kerana beliau tidak suka perkahwinannya dipublisitikan. Dan sebab itu kita lihat dalam gambar perkahwinan dia, dia tidak berapa ceria di situ. Walau bagaimanapun, saudara, pasangan ini akhirnya bercerai pada tahun 1987. Pada bulan Ogos juga, saudara, penyanyi Jamal Abdillah kini telah bergelar datuk, saudara, telah mendapat anugerah platinum kerana albumnya yang berjudul Sendiri telah memperolehi jualan 60,000 unit. Kelas kan? Apa pula yang panas pada September 1984? Ya, pada 17 September 1984, penyanyi Rohana Jalil yang pernah memenangi bintang RTM 80 berkahwin dengan pasangannya yang dikenali sebagai Jahangir Ebahan. Pada waktu itu, saudara, Rohana Jalil berusia 27 tahun dan pasangannya berusia 28 tahun. Mereka bersanding di Kota Tinggi Johor. Dan majlis persandingan mereka diadakan secara tertutup. Banyak juga wartawan saudara tidak puas hati kerana ramai yang tidak tahu. Apa pula yang panas pada Oktober 1984? Ya, pada 13 Oktober 1984, penyanyi dangdut Hemantino berkahwin dengan juruhebah RTM, iaitu Nuraini Ibnu. Mesti ramai yang kenal siapa Nuraini Ibnu. Mereka telah dinikahkan pada 12 Oktober di Segambut, iaitu di rumah orang tua Nuraini Ibnu. Pada bulan Oktober juga, saudara, iaitu pada 20 sehingga 28 Oktober diadakan Minggu Piramli. Dan Minggu Piramli ini, saudara, selain bagi mengenangkan jasa-jasa sinema legenda ini juga, minggu ini juga memberi peluang untuk mengumpul dana bagi membina Pustaka Peringatan Piramli. Dan Pustaka Peringatan Piramli ini, saudara, beberapa tahun selepas itu telah ditubuhkan. Pada bulan Oktober juga, saudara, memang sangat heboh pada waktu itu mengenai kontroversi penahanan penyanyi Jamal Abdillah di Airport Kuching. Penyanyi ini telah ditahan pada 8 hari bulan Oktober dan 17 hari bulan Oktober penyanyi ini didapati bersalah. Dan pada waktu itu memang ramai peminat-peminat yang seakan tidak puas hati mengapa penyanyi kesayangan mereka ditahan. Dan impaknya, saudara, selepas penahanan beliau, album beliau yang berjudul Sendiri menjadi antara album yang paling laris pada tahun 1984. Dan ekoran daripada penahanannya, radio dan juga TV pada waktu itu menyekat lagu-lagunya untuk disiarkan. Saudara, pada bulan Oktober juga penyanyi Mazun Hamzah melahirkan album solo keduanya, album yang berjudul Awas Duri Cinta. Apa pula yang panas pada November 1984? Ya, album Solid Gold yang dia anggotai oleh Anwar, Linda dan juga Carol Idlan mendapat sambutan yang sangat hebat pada waktu itu. Album ini merupakan album saluran daripada lagu-lagu popular antarabangsa, saudara, seperti lagu Bidik jadi Bidin, Footloose jadi Fulus, Uptown Girl jadi Gadis Bandaraya. Memang sangat hebat pada waktu itu, ya, dapat mendapat sambutan yang luar biasa daripada pendengar. Pada bulan November 1984 juga, saudara, tarian breakdance sangat fenomena pada waktu itu. Boleh dikatakan di mana-mana pun selalu pertandingan breakdance ini diadakan. Sehingga kan di dalam filem Azura pun masih dimasukkan tarian breakdance. Pada bulan November juga, saudara, diadakan drama tari musikal terbesar yang berlangsung di Stadium Negara. Drama tari yang berjudul Kembara ini, saudara, berlangsung pada 15 sehingga 18 hari bulan November.
Dan drama tarik ini dibintangi oleh Uci Rashid, Khalid Saleh, Ahmad Tamimi Sriga dan juga Eman Manan. Dan unik ya saudara, drama tarik ini dihadiri lebih 130 orang penari. Apa pula yang panas pada Disember 1984? Ia tidak lain dan tidak bukan filem Azura dipertontonkan kepada penonton. Dan filem ini mendapat sambutan yang sangat hangat daripada penonton. Waktu itu, filem Azura ditayangkan di panggung Coliseum di Kuala Lumpur. Pasti ramai yang kenal dia siapa penyanyi kanak-kanak yang popular dengan lagu Keplekat. Ia tidak lain dan tidak bukan penyanyi Anwar dan Elina. Pada bulan Disember 1984, ya saudara, penyanyi kanak-kanak ini mengeluarkan kenyataannya yang mereka mendapat lebih 20,000 pucuk surat. Dan mereka mengatakan tidak dapat membalas kesemua surat-surat itu saudara, dan berharap supaya peminat mereka bersabar dan sentiasa menyokong mereka. Saudara, apa yang panas untuk kali ini, dan untuk episod lain kita lihat apa yang panas di tahun yang lain pula.